Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita nak buat ulasan perlawanan antara Malaysia versus Thailand lah. Yang mana Malaysia kalah 1-0 dalam kelayakan Piala Asia bawah 23 lah. Tetapi kalau kita ikut kepada pengiraan untuk pasukan nombor 2 terbaik dalam setiap kumpulan, Malaysia berjaya duduk nombor 4 antara nombor 2 terbaik lah dalam setiap kumpulan, yang membolehkan Malaysia layak walaupun mempunyai persamaan mata dengan pasukan Iran. Tetapi daripada segi fair play, kita berjaya layak sebab kita lagi kurang kad kuning berbanding dari pasukan Iran. So nampaknya senior dan juga junior berjaya melayakkan diri ke Piala Asia Qatar 2024 nantilah. Tetapi walaupun dengan kemenangan tersebut, boleh katakan yang Malaysia bermain di bawah below par. Daripada segi tactical wise, memang Thailand nampak lebih bagus daripada segi in and out position, manakala Malaysia mengalami masalah yang ketara untuk ball progression, dan ketika memasuki fasa final third yang boleh dikatakan banyak pergerakan-pergerakan Malaysia terbatas di kawasan tersebut. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan cuba gunakan lukisan inilah untuk memberi kepada perfahaman daripada corak permainan yang diterapkan oleh pasukan Malaysia lah. Kalau kita lihat secara dasarnya, formation yang digunakan oleh Malaysia pada asasnya adalah back four. Cumanya dalam susunan yang saya buat ni adalah lebih kepada susunan dalam bentuk attacking shape, ataupun ketika pasukan Malaysia dalam progress the ball ataupun dalam fasa build up lah. Kalau kita lihat, Malaysia sebenarnya menggunakan dua centre back, iaitu Haris Aikal dan juga Ubaidullah sebagai pemain yang akan menggerakkan bola daripada bahagian bawah. Jadi ini adalah dua centre back pasukan Malaysia, dan Malaysia meletakkan Zikri Khalili dan juga Noor Laing di bahagian tengah untuk mereka membantu pergerakan daripada dua centre back ni dalam melakukan ball progression dalam fasa build up. Dan dalam pada masa yang sama, Malaysia akan push Azam Azmi di bahagian kanan dan juga Ruven Tiran di bahagian kiri untuk membantu bahagian attacking dan juga cover up bahagian wide area. Kerana apa? Kerana Alif Izzuan dan juga Lokman Hakim akan masuk lebih kepada half space ataupun ke kawasan tengah untuk memberi bantuan kepada Fergus Teni, dan di belakang mereka akan ada Mukairi Ajmal yang akan sentiasa bertindak untuk menjadi link up play. So kalau kita lihat kepada 5 ataupun 10 minit yang awal, boleh dikatakan ball progression dan juga build up pasukan Malaysia adalah sangat bagus dengan penggunaan daripada Mukairi Ajmal yang banyak bergerak dan cuba untuk membantu di kawasan middle third dan juga di kawasan central untuk buka ruang kepada Lokman, kepada Fergus dan juga kepada Alif Izzuan. Cumanya apabila masuk dalam 10 minit ke atas, pasukan Thailand dah berjaya untuk settle down. Bagaimana pasukan Thailand berjaya untuk settle down adalah pasukan Thailand banyak untuk overload di bahagian central area dan mereka melakukan man to man marking, yang mana kalau kita lihat dalam fasa ketika Thailand out of position, apa yang dilakukan oleh pemain Thailand adalah mereka akan marking Noor Laing dan mereka akan marking Zikri Khalili, dan seorang striker mereka akan memberikan tekanan kepada dua pemain centre back pasukan Malaysia, yang mana salah seorang ni pegang bola, maka dia akan pergi kat kawan ni ataupun dia akan tutup ruang daripada kawan ni untuk progress the ball ke bahagian tengah. Jadi akibat daripada coverage yang dah ditutup di bahagian tengah, ini agak menyukarkan untuk pasukan Malaysia melakukan ball progression daripada bahagian bawah dengan penggunaan dari bahagian centre back Malaysia ni lah, sama ada Ubaidullah ataupun Haris Aikal. Yang ni yang menyebabkan kalau kita lihat dalam fasa menyerang ataupun dalam fasa build up, Ruven Tiran akan terpaksa drop lebih deeper dekat sini untuk membantu ball progression. Jadi pasukan Malaysia akan ada Ruven Tiran yang sepatutnya bermain dengan lebih ofensif dalam fasa menyerang, terpaksa untuk drop lebih deeper bagi membantu Malaysia keluar daripada marking yang dilakukan oleh pemain-pemain Thailand di bahagian tengah. Dan dalam pada masa yang sama, kita juga lihat yang Malaysia memang menghadapi kesukaran apabila Thailand bermain dengan cara beginilah. Jadi kalau kita lihat lebih kepada individual teknik, yang mana kalau kita lihat bagi saya untuk perlawanan ni
Noah Lang yang banyak menggerak untuk drop lebih deeper bagi membantu ball progression pasukan Malaysia dan keluar daripada zonal marking yang dilakukan oleh pasukan Thailand. So kalau kita lihat ada beberapa gerakan daripada Noah Lang yang berjaya untuk keluar daripada marking tersebut, yang mana dia bawa bola daripada sini dan dia move untuk lebih ke hadapan untuk buka game kepada Azam Azmi. Cumanya dalam gameplay ni Thailand juga bukan hanya bagus daripada segi mereka punya man orientation di bahagian tengah, tetapi Thailand juga ada satu department defense yang agak solid dalam mengekang pergerakan pasukan Malaysia daripada masuk ke dalam di box pasukan Thailand ni. Jadi kita boleh nampak lah yang defensif pasukan Thailand memang sangat solid dan pergerakan Fergusteni untuk game ni lebih kepada untuk hold up the ball ataupun untuk menjadi pemain yang receive the ball dengan hantaran-hantaran jauh. So Fergusteni lebih banyak diguna pakai dalam keadaan yang melibatkan beliau kepada penggunaan fizikal, tetapi Fergusteni sentiasa di marking dengan sangat ketat oleh pertahanan daripada Thailand yang menyebabkan pergerakan Fergusteni untuk turn ataupun apabila dapat bola dalam kotak penalti, dia tak ada ruang yang awal ataupun tak ada ruang yang banyak untuk dia release the ball. Jadi kebanyakannya lebih kepada physical contact dengan pertahanan daripada Thailand untuk Fergusteni kehilangan bola lah ketika itu, dan decision yang diambil oleh Ferguson ni juga kadang-kadang kurang memuaskan dan dia juga agak kurang mendapat support daripada pemain Malaysia yang lain. Dan boleh saya katakan untuk game ni Luqman Hakim yang bermain secara narrow ke half space boleh dikatakan kurang berkesan ataupun kurang bagi impak di bahagian kiri, disebabkan Ruben Tiran kebanyakannya dia drop lebih deeper, menyebabkan Luqman Hakim apabila dia dapat bola dia agak tidak convincing ataupun tidak meyakinkan untuk beat pertahanan Thailand dalam situasi one on one ataupun untuk drive forward masuk ke dalam kotak penalti untuk melakukan cutback ataupun cross the ball. So boleh dikatakan Luqman Hakim agak tenggelam dan terpaksa dikeluarkan di second half. Dan dalam fasa yang sama, kalau kita lihat daripada segi defending pasukan Malaysia akan lebih kepada defend dengan back five, iaitu macam biasa Azam Azmi akan drop lebih deeper untuk di bahagian kanan, Haris Haikal, Ubaidullah dan juga Haris Haikal dan juga Ruben Tiran, dan dalam pada masa yang sama Zikri Khalili akan drop untuk berada di kawasan centre back, dan Noah Lang akan berada di sini dan juga Mukadir Ajmal akan ada di sini. Dan dalam fasa bertahan, kalau kita lihat daripada gol yang pertama adalah boleh berpunca daripada kesilapan bahagian pertahanan kita yang terekspos di bahagian kiri, yang mana kalau kita lihat dalam fasa tersebut Luqman Hakim dia drop deeper juga, tetapi di kawasan half space Ruben Tiran dia masuk ke kawasan ni menyebabkan pemain Thailand yang ada dekat sini agak terbuka, yang membolehkan untuk pemain Thailand buka kepada ruang di sini untuk exploit kawasan yang terdedah. Jadi bila pemain Thailand exploit dan masuk ke kawasan ni yang ditinggalkan oleh Ruben Tiran, maka pemain yang ada dalam D-box ni ada peluang yang lebih cerah untuk menyambut hantaran daripada pemain ni. Jadi bila sambut hantaran lintang dilakukan, pemain ni dia boleh untuk one on one dengan Haris Haikal. Boleh dikatakan kedudukan ataupun positioning Haris Haikal waktu tu untuk intercept ataupun challenge area duel agak kurang. So dia dengan mudahnya pemain Thailand striker tersebut tanduk masuk melepasi Syed Izhan. Jadi antara kelemahan Malaysia pada perlawanan ni adalah daripada segi defending transition mereka agak loophole yang banyak, dan daripada segi mereka nak ball progression mereka agak ketat dan tak boleh nak melepasi marking yang dilakukan di bahagian tengah. Jadi apa yang dilakukan oleh Malaysia adalah lebih banyak kepada long ball ke bahagian hadapan untuk mencari winger-winger ataupun striker di hadapan. Dan disebabkan itu juga kalau kita lihat untuk game ni Alif Izzuan banyak menggerakkan bola dan juga melakukan percubaan dari luar kotak penalti, tetapi percubaan tersebut tidaklah terlalu meyakinkan. Jadi memang kita ada masalah yang banyak di kawasan final third daripada segi kreativiti dan juga daripada segi influence untuk masuk ke dalam D-box memang kita agak kurang lah. So benda tu yang perlu kita perbaiki. Macam Thailand, mereka bermain dengan simple football, mereka punya first touch lawa, ball control lawa, mereka punya crossing on point, mereka ada percubaan satu mereka manfaatkan terus. Berbanding Malaysia, crossing pun tak on point, tak meyakinkan untuk beat pertahanan lawan dan sebagainya. Itu yang menyebabkan gameplay Malaysia tak menjadi. Jadi secara overallnya Malaysia semalam boleh dikatakan bermain dengan agak teruk lah, dan boleh dikatakan game agak sedikit membosankan dan percubaan-percubaan berbahaya jarang dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.